Assalamualaikum semua, saya Nabil Roslan dan dalam video ini kumpulan ini akan menerangkan serba sedikit tentang satu isu kontemporari Islam masa kini, iaitu tentang tuntutan seorang Muslim dalam menangani wabak penyakit khususnya COVID-19. Video ini akan menerangkan serba sedikit mengenai COVID-19 di Malaysia, bagaimana Islam menangani wabak penyakit, pandangan pelajar, cadangan pelajar dan akhir sekali kesimpulan. Islam adalah agama yang mengajarkan penganutnya untuk percaya kepada satu Tuhan yang mutlak, iaitu Allah, serta menyeru mereka untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya dan kemusnahan. Ajaran Islam yang dibincangkan ini bertujuan untuk memberikan panduan hidup untuk manusia bagi mengatasi liku-liku kehidupan yang tidak diingini seperti wabak penyakit. Sabda Nabi Muhammad SAW, dan larilah daripada orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari dari seekor singa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pandemik atau wabak penyakit bukan perkara baharu dalam tamadun manusia. Dunia secara amnya kini sedang berdepan dengan wabak yang sangat menggerunkan, iaitu pandemik COVID-19. Permulaan wabak COVID-19 di Malaysia bermula pada 25 Januari 2020 apabila Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengesat 3 kes positif wabak coronavirus. Pertambahan kes yang mendadak di seluruh dunia telah memaksa Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan darurat kesihatan dunia pada 31 Januari 2020. Antara simptom-simptom COVID-19 adalah seperti berikut. Yang pertama adalah demam, batuk, muntah atau cirit-birit yang teruk. Kedua ialah kelesuan atau tidak aktif. Simptom ketiga adalah sakit dada. Yang terakhir adalah kesukaran untuk bernafas. Di Malaysia, kadar penularan coronavirus juga semakin berada di tahap yang membimbangkan. Pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan dalam membantu mengurangkan kadar jangkitan, antaranya ialah pengambilan vaksin. Berdasarkan statistik COVID-19 di Malaysia sehingga 11 Disember 2022 yang diambil di laman sesawan KKM Now, kadar kes menunjukkan sebanyak 4,972,161 kes dilaporkan dengan kadar kematian sebanyak 36,763. Penularan wabak coronavirus tidak boleh diambil mudah oleh masyarakat di Malaysia disebabkan wabak tersebut mudah untuk tersebar. Islam merupakan agama yang menjaga semua aspek dalam kelestarian hidup manusia. Ini dapat dibuktikan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sama ada secara umum atau khusus melarang segala bentuk kemudaratan dan pada masa yang sama mengarahkan situasi berbahaya yang mengancam maqasid pemeliharaan nyawa perlu dihindari. Dalam hadis pula, apabila kalian mendengar taun berlaku di suatu tempat, maka janganlah kalian pergi ke sana. Apabila ia berlaku di tempat kalian berada, maka janganlah keluar melarikan diri dari sana. Maksudnya, Rasulullah SAW melaksanakan tindakan pencegahan wabak berbahaya melalui tindakan kuarantin, membetulkan salah faham mengenai penularan sesuatu wabak terjadi kerana kuasa Allah SWT menggesa umat Islam agar bertindak dalam peraturan cause and effect dengan menjauhi segala punca yang terbukti mendatangkan penyakit berbahaya. Pandangan pelajar. Terdapat beberapa pandangan pelajar yang diberi semasa wabak COVID-19 yang semakin menular di negara Malaysia. Hampir setahun kita mengharungi kehidupan dalam PKP yang dikatakan berjaya. Ramai yang tidak sedar mereka adalah pembawa virus COVID-19 dan menjadi penyebarnya bila bergerak merentas negeri. Kini, kita dalam keadaan malang apabila terpaksa mengharungi PKP 2.0 dan dalam suasana darurat pula. Terdapat beberapa kumpulan golongan masyarakat yang boleh kita kena pasti berhubungan dengan pendirian mereka terhadap COVID-19. Yang pasti ada golongan masyarakat yang menyokong apa yang pihak kerajaan lakukan dan golongan yang kritik. Golongan masyarakat yang pertama, mereka tidak mempunyai pengalaman secara langsung dengan pandemik ini. Tiada sesiapa pun di kalangan rakan, keluarga, jiran yang menghadapi penyakit ini. Mereka tidak tahu apakah bahaya dan kesan penyakit ini. Mereka berpendapat PKP dan SOP yang dikenakan adalah tindakan yang menghalang aktiviti harian mereka. Mereka berharap PKP dan SOP ditamatkan secepat mungkin. Golongan masyarakat yang kedua, masyarakat yang percaya dengan teori dan konspirasi. Mereka menganggap bahawa COVID-19 adalah ciptaan manusia dan bertujuan untuk mengurangkan populasi dunia. Kononnya COVID-19 disebarkan dari makmal di Wuhan, China. Mereka menganggap mangsa COVID-19 adalah pelakon yang menggelupur di kaki lima untuk menakutkan orang-orang ramai.
Golongan masyarakat yang ketiga, ia adalah agamawan yang mempersoalkan penjarakan fizikal di masjid dan surau. Ia dikatakan menghalang umat Islam beribadah dan berdoa pada Allah SWT. Golongan masyarakat yang keempat, ia adalah golongan yang pernah menghadapi COVID-19. Mereka sudah merasa jerihnya berdepan penyakit ini. Mereka perlu mengambil langkah untuk penjarakan fizikal di rumah dan hidup dengan kebimbangan yang berterusan. Mereka juga akan akut dengan semua langkah pencegahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Golongan masyarakat yang kelima, masyarakat frontliners, seperti hero-hero yang tidak didendang. Barisan hadapan seperti warga KKM, PDRM, ATM, Rela dan pelbagai NGO. Mereka masih berperang dan berhempas pulas tanpa menoleh dan mendengar komplain dari golongan-golongan yang lain. Terdapat beberapa cadangan yang kita boleh kemukakan untuk mengatasi wabak ini. Yang pertama, dari segi individu, usaha yang kita boleh lakukan ialah dengan mengamalkan SOP seperti penjarakan sosial, membasuh tangan dan juga memakai pelitup muka. Yang kedua, dari segi masyarakat juga perlu mengamalkan SOP apabila menaiki pengangkutan awam supaya kadar jangkitan tidak menaik secara mendadak. Yang ketiga ialah peranan kerajaan. Kerajaan telah mengumumkan PKP pada Mac 2020. Dan kesannya seluruh aktiviti telah dibatalkan termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Yang terakhir sekali ialah pihak KKM. Peranan pihak KKM dalam mengatasi wabak ini adalah dengan membina hospital sementara dan juga penambahan makmal untuk membantu dalam kajian lebih mendalam tentang wabak COVID-19 ini di negara Malaysia. Jika kita mengimbas kembali 2 tahun yang lepas, pelaksanaan PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19 memberi impak yang besar kepada orang ramai, terutama mereka yang kerja sendiri. Pelbagai bentuk bantuan dan sumbangan diberikan kepada mereka yang terjejas. Bantuan dan sumbangan daripada semua pihak memberi impak yang besar kepada kelangsungan hidup rakyat yang terjejas. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah bagi satu guideline kepada kita semua dalam berhadapan dengan wabak. Nabi SAW pernah bersabda, jika kamu mendengar wabak ta'un di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi kepadanya. Dan jika berlaku di suatu tempat sedangkan kamu berada di situ, maka janganlah kamu keluar daripada tempat itu. Terbuktilah bahawa hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah benar, tepat dan praktikal di sepanjang zaman, kerana ini adalah langkah terbaik yang diguna pakai semasa penularan wabak COVID-19 yang masih menular di negara kita. Sekian, itu sahaja daripada kami. Harap video ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Terima kasih saya ucapkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.